Salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan teori Jean Piaget yang menekankan gabungan faktor semula jadi dan faktor persekitaran dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. Jean Piaget merupakan seorang ahli psikologi perkembangan yang terkenal dengan teorinya tentang bagaimana kanak-kanak memperolehi pengetahuan. Beliau percaya bahwa perkembangan kognitif berlaku secara berperingkat melalui 4 tahap utama. Yang pertama ialah sensori motor, kedua praoperasi, ketiga operasi konkret, dan yang keempat operasi formal. Persoalan utama adalah, adakah perkembangan kognitif ditentukan oleh faktor semula jadi atau genetik atau persekitaran melalui pengalaman dan interaksi sosial? Piaget berpendapat bahwa kedua-dua faktor ini berperanan dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. Faktor biologi menyediakan asas perkembangan kognitif. Piaget menekankan bahwa perkembangan kognitif berlaku secara biologikal melalui proses maturation atau kematangan. Kanak-kanak mempunyai skema mental yang berkembang secara semula jadi apabila mereka semakin matang. Kajian neuropsikologi modern menyokong idea ini dengan menunjukkan bahwa perkembangan otak, khususnya di korteks prefrontal, berkaitan dengan kemajuan kognitif. Contoh bagi faktor biologi ialah seorang bayi yang baru lahir tidak dapat memahami konsep objek kekal ataupun permanent object. Tetapi mereka mula memahami objek masih wujud walaupun tidak dilihat apabila sistem saraf mereka semakin matang. Pengalaman dan persekitaran turut memainkan peranan penting. Piaget menekankan konsep assimilation dan accommodation, yaitu assimilation bermaksud penyerapan maklumat baru ke dalam skema sedia ada, dan accommodation pengubahsuaian skema berdasarkan pengalaman baru. Kanak-kanak belajar melalui eksplorasi dan interaksi dengan persekitaran mereka. Kajian oleh Vygotsky menyokong pandangan ini dengan konsep Zone of Proximal Development yang menekankan kepentingan interaksi sosial dalam pembelajaran. Contoh daripada pengalaman dan persekitaran, kanak-kanak yang membesar di persekitaran yang kaya dengan stimulasi kognitif, contohnya bermain dengan blok bangunan atau berteka-teki, menunjukkan perkembangan yang lebih pesat berbanding kanak-kanak yang kurang mendapat rangsangan ini. Interaksi antara biologi dan persekitaran turut memainkan peranan. Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif adalah hasil interaksi antara faktor semula jadi dan persekitaran. Equilibration ataupun keseimbangan adalah mekanisme utama di mana kanak-kanak menyesuaikan diri dengan cabaran kognitif yang baru. Penyelidikan modern dalam bidang psikologi perkembangan menunjukkan bahwa kedua-dua genetik dan persekitaran adalah penting. Kajian oleh Turkheim et al. Menunjukkan bahwa persekitaran memiliki kesan yang lebih besar terhadap IQ kanak-kanak daripada faktor genetik dalam keluarga yang berpendapatan rendah.
Contoh interaksi biologi dan persekitaran. Kanak-kanak yang membesar dalam persekitaran yang kaya dengan bahasa cenderung mempunyai kemahiran komunikasi yang baik. Tetapi keupayaan mereka masih bergantung kepada kematangan biologi otak mereka sendiri. Teori Piaget menunjukkan bahawa perkembangan kognitif bergantung kepada gabungan faktor biologi dan persekitaran. Melalui faktor semula jadi yang menyediakan asas perkembangan, tetapi pengalaman dan interaksi sosial membentuk cara pemikiran kanak-kanak. Implikasi teori ini dalam pendidikan, pendekatan pembelajaran harus mengambil kira perkembangan semula jadi kanak-kanak serta memberi mereka peluang untuk belajar melalui pengalaman. Kesimpulannya, perkembangan kognitif bukan hanya ditentukan oleh genetik atau persekitaran secara individu, tetapi melalui interaksi kedua-duanya. Oleh itu, ibu bapa dan pendidik harus memastikan bahawa anak-anak mendapat persekitaran pembelajaran yang kondusif bagi merangsang perkembangan kognitif mereka.